Okey, hari ini kita akan sambung ulang kaji dan hari ini kita masuk pada bab 2 tingkatan 5 iaitu sebatian karbon. Ya, kita mula dengan objektif dia. Okey, antara yang berikut, yang manakah sebatian tak organik? Ya, kalau tak organik tu maksudnya daripada benda bukan hidup, ya, daripada benda bukan hidup dan biasanya dia adalah apa? Dan dia adalah gas atau batu mineral kan. Biasanya kalau tak organik ni dia mestilah gases dan juga minerals. So, dekat sini jawapannya ialah okey. So, yang mana? Semua ni adalah kan, semuanya adalah sebatian karbon. Tapi kita nak yang tak organik. Ya. So, di sini jawapannya ialah C ya. Gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida. Okey. Ya. Seterusnya hidrokarbon adalah sebatian organik yang mengandungi ya atom hidrogen dan karbon sahaja. Okey, diberi situ takrif berdasarkan kenyataan di atas, yang manakah sebatian organik merupakan hidrokarbon. So, any idea? B. B. B, kanji. C. C. D. Donkey. Donkey. Hidrokarbon, ya. Okey, so yang confirm salah? A, protein. Ya ke? Lagi? Alkohol. So, antara petrol dengan kanji. Kamu rasa? Cepat, 30 saat Google. Petrol. Petrol ke? Petrol kot. Google cepat, formula. Petrol apa? Kalau kita isi minyak, dekat situ dia kata apa? Buten kan? Betul tak? Kan? Buten kan? Ya? Kamu tengok tangki minyak kereta ayah kamu, bila kamu buka tangki tu dia kata mesti situ apa? Okten, buten tu dapur gas memasak. Okten, betul. Ya, sejenis alkana kan. So jawapannya donkey. Everybody lepas ni check tangki minyak kereta. Ya. Okey. Dekat tangki motor rasa tak ada kot, dia tak tulis kat situ. Ya. Okey, seterusnya mari kita lihat soalan 3. Rajah 1 menunjukkan satu formula struktur bagi ahli alkana bagi satu siri alkana. Jadi, okey, ya. Kita ada berapa karbon ni? 3 karbon. 3 karbon. Sekarang ni, jap saya nak tengok siapa yang ada. Ayuni, boleh bagi saya nama sebatian itu? Ni, nama sebatian ni. Ayuni, nama sebatian ni? Kalau 3 karbon, apa? Mama eat papaya. But, apa? Okay. So, 1 tu bat, 2 tu at, 3 itu prop. So, kalau 3? Propana. Propana, ya. But ini butana.
Saya pun dah lupa dah. Tapi saya ingat sebenarnya sampai 4 dah cukup kamu hafal ya. Mama eat papaya but papa bla 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 itulah. Sebabnya daripada 5 sampai seterusnya dia sama macam polygon kan. Pentagon, pentana. Hexagon, hexana. Heptagon, heptana. And so on. So kalau 3 carbon, prop. Dia kumpulan alkana, so dia adalah propana. Okey. Jadi kita nak tengok yang manakah sifat bagi propana di atas. Okey, jadi A larut dalam pelarut organik, boleh mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan, takat lebur, takat didih yang tinggi, cecair pada suhu bilik. So yang betul Ayuni adalah Ayuni ada idea? Ini adalah C3H8. Sebatian kovalen. Kalau sebatian kovalen, sifat dia larut dalam pelarut organik. Tidak boleh mengalirkan arus elektrik, takat lebur dan takat didih yang rendah. Dan kalau untuk 3, dia adalah dalam keadaan gas. So, jawapannya A. Okey? Larut dalam pelarut organik. Ya. Okey, number 4. Ethena. At tadi apa? 2 kan? Ya, 2. So, kumpulan ena nampak sini. Ena. So, dia adalah alkena. Ya. Alkena. Formula AMP untuk alkena, siapa ingat? CnH2n. Bila at n sama dengan 2, so dia adalah C2H4. Betul? Ethena boleh ditukar kepada ethanol. Ya, ethena C2H4 nak jadi etanol. Etanol C2H5OH. Melalui proses, cuba kamu tengok. Apa beza dekat formula ni? Apa beza dia? C sama, 2-2. H kiri ada 4. Kanan ada 6 kan? So maksudnya dia ada berapa beza? Hidrogen sebanyak berapa? 5 campur 1, 6. 6 dengan 4 beza ada 2, betul? Lagi ada beza apa? Oksigen. Itu apa tu? Air. So A, B, C, D yang mana air? C. C, penghidratan. Ya, melalui proses penghidratan. Okey, kita tambahkan, lalukan ethena pada steam ya, suhu 300 darjah Celsius dengan mangkin asid fosforik. Betul tak? Ya. Okey. Seterusnya nombor 5. Penamaan bagi CH3, CH2, CH double bond CH2 mengikut IUPAC ialah, so ini kita kembangkan dia dari kiri, CH3, 1, 2, 3. Lepas tu dia ada CH2. Lepas tu dia ada C, dia ada H. Dia ada double bond. Jumpa dengan C, ada H2. Penuhkan H. Okey, so kita kira balik. Kita kira yang dekat warna kuning ni, karbon dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kira yang hijau, karbon berapa? 1, 2, 3, 4. Kira hidrogen warna kuning, 3 campur 2 campur 1 campur 2. Total dia 8 kan? So kira yang hijau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sama. Okey, sekarang kita nak buat penamaan, kita kena nomborkan dia. Sama ada dari hujung kiri atau hujung kanan. So kalau saya kiri 1, 2, 3, 4 atau saya kira dari kanan
1, 2, 3, 4. Merah dengan biru. Yang mana betul? Biru. Yang biru. Kenapa? Sebab kita mesti bermula dari hujung yang paling dekat dengan kumpulan berfungsi. Mana kumpulan berfungsi kita? Ni. Double bond tu. Kita kena kira nombor 1 kepada yang paling dekat dengan kumpulan berfungsi. Sebab dalam gambar rajah ini adalah suatu alkena, betul? Alkena kumpulan berfungsi dia ialah ikatan ganda 2. Nah, jadi kita kena nomborkan 1 pada hujung karbon yang paling dekat dengan rantai karbon double bond. So di sini kita ada 4. Kalau 4, okey. Ya, ini adalah ena, betul? Ya, 4 ialah but. Betul? So salah. Ya, lepas tu C. Mana ada Una? Una ni untuk triple bond. Kan? Alkuna. Triple bond. So pun salah. Okey. So, ya sekarang ni but 1 ena ataupun 3 butena. Double bond ini berada di mana? Pada karbon nombor 1. So dia akan jadi but 1 ena. But 1 ena. Ataupun kalau kamu sebut, kalau ada pilihan jawapan dia butena pun boleh. Ya, butena pun boleh. Sebab kalau tak sebut nombor, maksudnya understood daripada nombor 1. Okey, boleh faham? Ingat balik, refresh. Okey, number 6. Rajah 2 menunjukkan eksperimen bagi tindak balas asid etanoik dengan etanol. So, di sini kita tahu, ya, di sini adalah asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol. Ini adalah tindak balas pengesteran. Okey, so ya tengok di situ etanol tambah dengan asid etanoik, ya dipanaskan dengan sedikit asid sulfurik pekat, ya. Antara berikut yang manakah fungsi sebenar bagi asid sulfurik pekat? Sebagai mangkin. Very good. Ya, dia adalah mangkin untuk mempercepatkan tindak balas. Okey, sekarang saya nak tahu apakah nama ester yang terhasil? Siapa tahu ni jawapan dia? Nama ester. Macam mana kita nak buat penamaan ester? Nama penamaan ester. Macam mana kita nak bagi nama ester? Ingat AC. A adalah asid karboksilik. A ialah alkohol. C ialah karboksilik asid. Ni sebab dulu cikgu mula-mula mengajar dulu dalam bahasa Inggeris PPSMI, sebab tu dah penghafalan tu ya dalam bahasa Inggeris. Okey, so alkohol. Maksudnya apa? Alkohol derive. Asal alkohol dia. Karboksilik derive. So dalam soalan ini dia datang dari etanol. Yang ini datang daripada asid etanoik. Jadi kita punya ester, kalau etanol jadi etil. Kalau asid etanoik akan jadi etanoat. So, ester kita yang terhasil di sini adalah etil etanoat. Kalau contoh, kalau cikgu ada alkohol dia, cikgu ada bahan metanol dengan asid butanoik. So, ester cikgu, nama apa? Metil. Metil apa? Butanoat.
Yes, butanoat. Macam tu. One more. One more. Kalau cikgu ada katakan propanol dan asid meta, mana boleh meta? Asid etanoik. So, cikgu punya ester bernama propil. Propil apa? Etanoat. Okey, ingat. Kalau ester AC. Ingat AC. Okey? AC. Okey, sekarang sebab dah alang-alang ni, cikgu nak kita revision terus kan. Macam mana pula drawing? Macam manakah pula formula struktur bagi ester? Okey, nak lukis ester, cara pertama, kita lukiskan dulu kumpulan berfungsi dia. Kumpulan berfungsi ester ialah C double bond O single bond O. Okey. Ya? C double bond O single bond O. Lukis itu dulu. Kemudian kamu pergi ke sini. Ini kiri kan? Ini kanan betul? Kiri akan pergi ke kanan. Kiri ni ada berapa? 2 betul? So saya sambung dengan 2 karbon. Cikgu tukar. Yang ini cikgu ambil warna kuning. Contoh. Ini kanan. Kanan ada berapa karbon? Add. Add ada 2 juga kan? So dia akan sambung ke kanan. Juga 2. Sekarang dah ada 1. 1 tambah 1 sahaja lagi. Kemudian kita penuhkanlah dengan dia punya hidrogen. Inilah etil etanoat. Okey, etil etanoat. Okey. Macam mana pula dengan metil butanoat? Ini 1 kan? Ini 4, betul? So, macam mana mula-mula? Lukiskan kumpulan berfungsi. C double bond atas O, single bond O. Okey, kemudian 1, metil ini 1 kan di sebelah kiri. Kiri pergi ke kanan. Kenapa pula? Ya, dia pergi shape pula. Okey, so cikgu sambung dengan 1 karbon. Ya, kemudian butanoat pergi kiri sebelah kanan, pergi ke kiri. Ya, sambung dengan 4 karbon. Dia dah ada 1, 2, 3, 4. Kemudian penuhkan hidrogen. Ya, penuhkan dengan hidrogen. Tengok yang karbon merah. Dia dah ada 1 lengan. Jadi setiap karbon 4 lengan kan? So dah ada 1, 2, 3, 4. Yang kuning pula, ataupun kalau karbon yang hijau, cuba tengok. Karbon hijau dia dah ada cukup 4 kan? 1 lengan kuning, 2, 3 lengan hijau. So cukup 4. Biarkan. Kita tengok karbon yang semua warna kuning. So karbon yang ini, okey, paling hujung dia dah ada 1, 2, 3, 4. Tengah sudah ada 2, 3, 4. 3, 4. And then kita completekan hidrogen dia. Okey. Inilah metil butanoat. Okey, propil etanoat. Boleh tak cuba lukis? Cuba lukis dan masuk dekat grup, nanti cikgu tampal kat sini jawapan kamu.
Ada? Cikgu tunggu jawapan dekat Telegram. Mari kita tengok ni jawapan Iwan. Jawapan Iwan. Saya tak nampak. Okey, propil. Mula-mula, betul tak ni? Lukiskan dulu. Kan? Kita lukiskan dulu kumpulan berfungsi. Kemudian kiri akan pergi ke kanan. Prop itu 3, so ada 1, 2, 3. Betul? Add ada 2. 2 pergi ke kiri. 1, 2. Penuhkan hidrogen. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Okey, betul Iwan. Ya, dekat bawah tu ada berapa orang tadi bagi Iwan, jawapan Alia sekejap. Sabar. Buat dekat sini. Sedang. Tadi jawapan Alia kan? Sama tak?
Sama tak jawapan Alia? Sama. Okay, good. Okay. Lagi satu tadi, ada seorang lagi bagi jawapan. Apa? Sarah punya. Kita copy dulu gambar. Copy. Sekejap Hello. Boleh. Ada tapi saya sedang mengajar lah. Boleh tinggal saja. 6216. Okay, thank you. Courier sampai. Sorry, tak apa. Saya paste saja sini. Sama tak? Nampak ni. Ni nak mula silap ni. Ya, so kalau ni padam betul-betul ya. Kalau exam nanti lah. Okay, exam nanti ya. So betul kan? Ya, so ini juga, yang ini adalah Sarah punya. Juga betul Okay. Ya, semuanya betul. Okay. Mari kita lihat sikit lagi. Okay, ini sudah. Okay, number 7. Rajah menunjukkan formula struktur bagi perisa makanan. Perisa makanan yang diperolehi dari buah-buahan. Ini adalah suatu bila ini definitely ester. Suatu ester. Jadi dia kata namakan. Ya, dia bagi gambar, namakan antara berikut bahan yang boleh membuat perisa itu. So nak cari jawapan ini, kita kena step 1, bagi nama. Lepas bagi nama, kan? Lepas tu baru kita boleh tahu dia derive daripada apa. So, okay. Ini kumpulan berfungsi. Di sini kita ada 2 kan? Di sini kita ada 2. Di sini kita ada 4. So, 4 pergi ke sini ialah but. 2 pergi sini ialah add. So, kalau nama ester itu ialah etil butanuat. Etil datang daripada, apa cikgu kata? AC. A alkohol dia. Etil maksudnya etanol. Butanuat ialah asid butanoik. Jawapannya C. Betul? Jadi cikgu ulang balik, takut tak perasan. Macam mana nak jawab soalan ini? Mula-mula identify dia punya kumpulan berfungsi. Ya, kumpulan berfungsi dia ni. Lepas tu kira jumlah karbon kiri, jumlah karbon kanan. Sudah kira, silangkan 4 yang kiri, bawa pergi ke kanan, atas. 4 ialah butanuat. 2 ialah etil. So, etil maksudnya etanol. Butanuat maksudnya butanoik acid. So, dapatlah jawapan kita iaitu C. Asid, butanoik dan etanol. Okey. 8. Ya. Alkohol yang manakah tidak boleh dihidratkan? Ya. Alkohol manakah yang tidak boleh dihidratkan? Dihidratkan. Salah eja ke? Bahasa Melayu dia ni. Ambil yang ini ya. Dehydrated. Ya, dehydrated. Dehydrated tu maksudnya apa? D tu tidak, betul? Maksudnya buang kan? Buang molekul air. D ialah tidak. Hydrate maksudnya air. Jadi dehydrated, buang air. Buang molekul air. So that, yang mana? Ya, kalau alkohol, ya, dehydrated, maksudnya dia akan jadi apa?
air itu akan dibuang, so dia akan kembali menjadi alkena. So yang tak boleh yang mana? Jawapannya donkey. Kenapa? Sebab kalau metanol dia tak boleh menjadi metana sebab metana ni tak wujud. Metanol macam mana? Kan? Metanol. Mana ada metana? Sebab metana, alkena, dia mesti sekurang-kurangnya 2 karbon double bond. Betul? Jadi yang tak boleh adalah metanol. Ini tak wujud. Okey? Kemudian, ya, ni tengok ya. Kalau dia buang molekul air, maksudnya contohnya macam ni. Sebiji karbon tu, katakan ini yang kita buang. Dia nak jadi apa? C dengan H dengan H. Dia nak double bond pergi mana? Tak boleh kan? Ya? Okey, next. Number 9. Apabila but 2Na digoncangkan dengan air bromin, warna perang dinyahwarnakan. Apakah hasil bagi tindak balas ini? So, macam mana but 2Na ni? But 2Na, 1, 2, 3, 4. Kan? But 2 maksudnya double bond pada karbon kedua. Kat sinilah. So, saya fill up hidrogen dia. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ya, so saya bagi numbering dia. 1, 2, 3, 4. Ya, but 2Na. Ya, double bond pada karbon nombor 2. Datanglah bromin. Katakan saya pakai tulisan biru. Biru nampak ke? Ya, bromin. Okey. So bromin ini dia akan pergi kepada di sini. So dia akan pergi sini satu. Saya pergi yang ni lah. Senang sikit. Dan sini satu. So dia akan jadi apa? Ya, dia akan jadi bromin tu akan masuk dekat situlah. Ya, dia akan masuk di situ. So dia akan jadi bromin tu akan berada di mana? Karbon nombor 2 dan 3, betul? Dia akan pergi pada karbon nombor 2 dan 3. So A dengan B terus salah. Okey? Ya? A dengan B terus salah. Dia akan jadi, ya tengok, 2,3 dibromo, 2,3 dibromo sama. Beza C dengan D, butena dengan butana. So hasil dia akan jadi apa? Ya, butana sebab double bond itu akan dibuka. Elektron dia akan jadi macam ni ya. Elektron dia ni, ini tadi kan? Elektron dia tadi. Elektron ini akan pergi dengan elektron bromin. So dia akan ikat dengan bromin. So di atas, dekat sini dah jadi single bond. Bila dah jadi single bond, dia akan jadi butana. Okey? So jawapannya 2, 3 dibromo butana. Kenapa di? Sebab ada 2. 2 apa? 2 bromo, 2 bromin. Kenapa nama dia but? Sebab 4 karbon. Kenapa ana? Sebab semua karbon diikat dengan ikatan tunggal. Nombor 10. Apakah siri homolog? Siri homolog ni ialah nama kumpulan kan bagi propil etanuat. Propil etanuat ialah suatu ester. Okey. Yang manakah isomer? Apa maksud isomer? Isomer sama formula molekul. Ya, formula molekul dia mesti sama. Kan secara umum lah ya, cikgu bagi tahu kat sini. Formula molekul sama, formula struktur berbeza. Okey. So, kita kira yang nombor 1.
1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon. Hidrogen dia ada 10. 10 ke? 12. 12. Okey, yang kedua. Berapa karbon? 4. C4. Hidrogen? Apa pasal dia asyik pergi shapes ni? C4H 10. 10. Okey, option ketiga. C 5. 5H 12. 12. Okey, number 4. C 5. 5H 10. 10. So, yang mana isomer? A. A 1 dan 2. B. Kenapa tak pilih 1 dan kenapa tak pilih 2 dan 4? Ada tak 2 dan 4? Tak boleh. Betul ke? Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, simple 10. Okey. Ada tak siapa-siapa tak faham kenapa jawapannya A? Saya. Okey. Okey. Kenapa kita kata dia isomer? Sebab tengok A dengan 1 dan 3. Kejap. B. Betul lah. B. Kejap. 1 dan 3 sepatutnya. B. B ya, 1 dan 3. Sebab tengok. 1 C5H10. Formula molekul dia. 3 C5H10. C5H12 juga. Dua-duanya sama. C5H12. Jadi formula molekul sama. Formula struktur berbeza. Tengok. Nak tahu formula struktur dia, kita bagi nama. Ini yang nombor 1, option nombor 1, ini adalah pentana. Betul? Kan? Pentana. Yang ketiga, apa nama yang ketiga ni? 3 yang paling panjang dia adalah propana. Dia ada 1, 2. Dia ada metil. Sebanyak 2. Di mana karbon nombor 2? So, yang nombor 3 tu nama dia 2,2 dimetil propana. Jadi 1 dengan 3 ni adalah isomer kerana formula strukturnya sama C5H12 tapi formula struktur berbeza. Saya cakap ni macam terbalik-balik je. Saya ulang. Formula molekul dia sama C5H12 tapi formula struktur berbeza. Kan? Macam mana kita nak tahu berbeza? Kita kena bagi nama. Tengok, kalau nama dia berbeza, itu memang maksudnya nama berbeza tapi formula struktur, formula molekul dia sama, mereka adalah isomer. Okey, kenapa option nombor 2 tak boleh? 2 tak boleh sebab karbon dia dah 4. Dah lain. Kan? Kenapa option nombor 4 tak boleh? Sebab ini adalah alkena. Ya, dia adalah alkena. Okey? Next, 12. Mengira. 12 mengira tak payahlah takut tak sempat. Ada soalan ke? Ada orang raise hand ke? Ter-raise? Ter. Okey. Antara bahan berikut, yang manakah digunakan untuk menyediakan asid etanoik daripada tindak balas pengoksidaan? Dia boleh dioksidakan oleh siapa? Daripada alkena. Alkena kalau kita oksidakan, kita boleh dapat karboksilik. So, kalau asid etanoik, dia mesti datang daripada etanol. Okey, etanol ya. So, etanol dengan dia punya bahan dia punya bangkin dia, mestilah
Ya, bahan pumpkin ya, bahan dia larutan kalium dikromat berasid ya. Larutan kalium dikromat terbalik ni. 6 berasid ya. Larutan kalium dikromat 6 berasid, bukannya berasid 6 ya. Dan okey. So jawapannya 3 dan 4, donkey. Ada siapa tak faham? Kita belajar alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik, ester. Okey. Alkana nak jadi alkena? Proses apa? Siapa ingat? Apa? Buangkan hidrogen kan? Buangkan hidrogen. Ha? Kemudian kalau nak patah balik, ini dia ada, ini tidak balas ke depan dengan ke belakang. Ini kalau ke depan adalah hydration, penghidratan. Kalau yang ke belakang, dehydration. Alkohol kepada asid karboksilik, pengoksidaan. Kemudian alkohol dengan asid karboksilik jadi ester, pengesteran. Okey? Ini adalah hydrogenation. Ya. Okey, seterusnya ada sikit lagi. Rajah menunjukkan formula struktur bagi alkana. Okey. Apakah nama bagi sebatian ini? Kita kena bagi rantai terpanjang ya. So rantai terpanjang kita, kalau ini 3 karbon, kalau sini pun 3 karbon. So mana-mana pun rantai terpanjang dia 3 ke? Kan. Ya. Tengok, kalau kotak merah kita dapat 3 karbon. Kalau kotak, tengok ya, saya cuba macam mana. Kalau kotak kuning ni, lurus kan? L tu, bengkok tu dikira lurus ya. So itu ada berapa karbon? 4 karbon kan? Kalau saya buat cara lain, silap. Ini pun 1, 2, 3, 4. 4 karbon. Boleh dapat 5 karbon tak? Tak boleh kan? Tak dapat ya. So 4 karbon. So 4. So A dah salah. Kan? A dah salah lah. Ya, jadi merah ni tak boleh. Kuning pun, kuning saya puruk, saya padam lah. So saya ambil yang biru ya. Saya ambil yang biru. Ya, biru adalah boot. So donkey pun salah. Tinggal B dengan C sahaja. Okey, kita ada satu kumpulan berfungsi, satu rantai sisi. Satu rantai sisi ni berada pada karbon nombor berapa? Kita kena kira lah daripada hujung. So katakan saya kira dari atas. 1, 2, 3, 4. Kalau saya guna, buat warna apa ya nampak? Hitam. Okey, kalau kira daripada bawah, 1, 2, 3, 4. So kita nak kira dawat hitam ke dawat merah? Hitam. Hitam. Sebab dawat hitam akan memberi bulatan merah itu nombor terkecil iaitu 2. Kalau pakai dawat merah, dia bagi nombor 3, nombor besar. Saya tak nak, saya nak nombor kecil. So jawapan saya ialah 2 metil. Metil itu berada pada karbon nombor 2. Rantai terpanjang ialah 4. Butana. So jawapannya C. Dan soalan terakhir, sebatian P mengalami pembakaran. Ya, dalam oksigen berlebihan menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, so apakah sebatian ini? P itu apa?
Ya. So, tengok. Bila sini 2, confirm P tu 2. Jadi, D tu terus salah. Okey. So, kamu kena test satu persatu lah. Ya, donkey tu terus salah. Sebab bilangan mol di sini ya menunjukkan kalau 2 mol karbon dioksida maksudnya P tu mesti C2. Kalau dekat karbon dioksida tu 5, dia mesti C5. So kita kena test one by one. Okey, katakan kita test yang A ya. C2H4 tambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Kita buat balancing. 2 karbon kiri, 2 karbon kanan. 4 hidrogen kiri. Tengok ya. 4 hidrogen kiri. Macam mana nak jadi 4? Di sini mesti 2 kan? Sebab 2 kali 2 akan jadi 4. Betul tak? Betul ke? Betul. Betul. So, terus kita tahu A salah. Kita tengok B. Tambah O2, CO2 tambah H2O. Okey. 2 karbon, 2 karbon. 6 hidrogen, 3. Okey. So, sekarang kira oksigen. 4 campur 3 ialah 7 kan? Ya. Kalau 7, sini kena letak 7/2. Sama ke? Tak. Tak juga. So, B pun salah. Mari kita try yang C. C saya buat kat bawah lah tak muat. Allah besarnya dakwat. Sekejap. Saya kecilkan sikit dakwat dia. Okey. C2H5OH tambah O2 dapat CO2 plus H2O. Okey, balance. Saya guna dakwat warna ya. Okey, 2 karbon, 2. Settle. Hidrogen, 5 campur 1, 6. So, di sini 3 lah kan, nak jadi 6. Okey, kira pula oksigen. 4 campur 3, 7. 7 di sebelah kanan. Macam mana nak jadikan di sebelah kiri 7? Sini dah ada 1. 1 campur berapa nak jadi 7? Campur 3 kan? Betul tak? 1 campur 6 akan dapat 7. So jawapannya ialah C. Okey? Boleh? Okey, masih bernyawa semua orang? Boleh. Okey, so cikgu akan stop sharing. Ya, cikgu nak ambil kehadiran sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 orang, 3 missing in action. Tapi cikgu save ni recording, nanti cikgu bagi link dia. Okay, that's all for today. Rehat, ambil buku, ambil modul kan kejap lagi. That's all for today. Thank you everybody. Goodbye. See you. Cikgu. Tak sempat sampai cikgu.